Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, antara yang hangat di media sosial sekarang adalah berkaitan dengan pemilihan PKR. Dan sebelum timbulnya kehangatan pemilihan PKR, yang hangat sebelum ini adalah setelah beberapa kawan ataupun sahabat geng Kem Rafizi kalah pada pemilihan PKR, ada yang telah membuat kenyataan Rafizi akhirnya mengambil cuti kerana merajuk. Itu semua mungkin hanyalah pandangan orang. Tapi kebenarannya, hanya Rafizi dan kepimpinan PKR saja yang tahu kenapa Rafizi sehingga mengambil cuti panjang. Nah, saudara-saudara, antara yang hangat berkaitan dengan pemilihan PKR adalah timbalan Presiden PKR yang kini disandang oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Ada banyak pandangan yang saya terima, ada banyak pendapat yang saya terima. Ada dalam beberapa artikel berkata, Ketua Cabang PKR menyokong untuk Saifuddin Nasution menjadi timbalan Presiden PKR. Dikata di sini beri laluan mudah pada Saifuddin jadi timbalan Presiden PKR. Ada juga yang kata Nurul Izzah putri kepada Anwar Ibrahim pun selayaknya menjadi timbalan Presiden PKR. Ada yang kata bahwa Nurul Izzah cabar Rafizi ada risiko. Tapi cadangan agar Nurul Izzah Anwar bertanding jawatan timbalan Presiden PKR yang kini disandang Rafizi mampu membawa parti itu berdepan risiko besar sekiranya tidak ditangani secara teliti. Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara, Profesor Jayum Jawan berpendapat, membawa Nurul Izzah bersaing untuk mengisi jawatan nombor 2 parti dan nombor 2 bapaknya boleh dilihat sebagai cubaan menjadikan PKR sebagai parti keluarga. Dalam kenyataan yang lain berkata, Nurul Izzah penyelamat PKR jika cabar Rafizi, kata Hasan. Ada juga berkata, 19 ketua cabang yang menyokong 19 ketua cabang Selangor mahu Nurul Izzah timbalan Presiden PKR. Jadi, kepimpinan PKR Selangor bukan sedikit tetapi 19 ketua cabang Selangor menurut artikel daripada Harapan Daily berkata, mahu Nurul Izzah menjadi timbalan Presiden PKR. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini Nurul Izzah menjadi favorit kepada kepimpinan PKR setakat ini untuk menggantikan Rafizi Ramli? Adakah pertandingan 2 penjuru ataupun mungkin juga 3 penjuru di antara Saifuddin Nasution, Rafizi Ramli dan juga Nurul Izzah? Persoalan utamanya adalah sekiranya Rafizi kalah pada pemilihan kali ini, adakah Rafizi akan turun pangkat ataupun mungkin sehingga beliau boleh keluar daripada parti? Nah, itu menjadi persoalan lah, sama ada dipecatkah, keluar parti kah, tinggalkan platform Kementerian Ekonomi kah, pun kita tidak tahulah. Jadi begitu juga Saifuddin Nasution. Tapi saudara-saudara, kalaulah Nurul Izzah jadi timbalan, ataupun mungkin Saifuddin jadi timbalan, ataupun Rafizi akan mengekalkan jawatan beliau, walaupun ada yang menggesa untuk memberi laluan mudah kepada Saifuddin ataupun kepada Nurul Izzah. Mungkin satu bentuk gesaan kepada Rafizi untuk letak jawatan. Jadi kita nantikan saja siapa yang bakal kalah dan siapa yang akan mempertahankan jawatan tersebut. Menurut Anda pula, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, antara perkara yang paling dinantikan, pilihan raya yang paling dinantikan oleh seluruh Malaysia, terutamanya rakyat di negeri di bawah Bayu, adalah pilihan raya negeri 17 Sabah. Pilihan raya negeri Sabah
yang akan diadakan pada tahun ini, mungkin pada bulan ujung tahun ini, mungkin bulan 10, bulan 11, bulan 12, tidak tahulah. Tarik pembubaran DUN pasti dinantikan oleh rakyat Sabah. Saudara-saudara, terutamanya jentera-jentera parti politik yang akan menghantar calon, gabungan-gabungan kerjasama. Nah, bercakap tentang kerjasama, PHBN akan kerjasama untuk pilihan raya negeri Sabah. UMNO Sabah dan PH akan bekerja sama. Tetapi dalam masa yang sama, GRS, kerajaan negeri hari ini, adakah mereka mampu untuk mempertahankan kemenangan ataupun mempertahankan kekuasaan mereka hari ini, dan akankah diterjemahkan pada pilihan raya negeri nanti? Saudara-saudara, ada persoalan yang timbul baru-baru ini. Sekiranya GRS bubar, sekiranya ada gabungan parti komponen di dalam GRS yang akan menarik sokongan terhadap GRS, adakah kerajaan negeri GRS akan bubar sebelum tarik pilihan raya? Antara persoalan paling utama adalah berkaitan dengan parti PBS dan STA. Kalaulah mereka keluar daripada GRS, apa yang akan berlaku kepada GRS? Saya telah menerima satu komen. Tindakan PBS dan STA keluar daripada GRS dialu-alukan oleh rakyat Sabah. Tidak salah juga, ini mungkin pandangan daripada salah satu viewers ataupun subscriber dalam channel ini. Jadi saudara-saudara, menurut Anda pula, kalaulah benar PBS dan STA akan keluar daripada GRS, adakah dengan ini Haji Jinor akan automatically tumbang? Adakah Haji Jinor akan terus membubarkan GRS ataupun terus membubarkan DUN Sabah kerana mereka tidak cukup sokongan? Nah, itu menjadi pertanyaan lah. Seperti yang kita tahu, 73 DUN yang bakal dipertandingkan pada pilihan raya negeri nanti. Agak-agak setelah kerjasama di antara PH dan UMNO Sabah, adakah PH UMNO Sabah mampu untuk menjadi kerajaan negeri sekiranya mereka menang majoriti? Dan begitu juga, adakah GRS akan jadi pembangkang? Adakah GRS akan bubar? Nah, berkaitan dengan PBS dan STA, adakah kedua-dua parti ini akan bersama-sama dengan gabungan PH UMNO Sabah? Nah, itu menjadi persoalannya. Tapi kita kena ingat ada parti lokal yang lain. Bagaimana pula dengan Warisan? Adakah Warisan juga mempunyai harapan untuk menang majoriti 73 kursi DUN nanti? Ataupun mungkin mereka boleh menjadi kingmaker? Dan jangan lupa juga calon-calon bebas. Sebelum ini kita ada dengar gelombang hitam. Nah, kalaulah pergerakan ataupun langkah gelombang hitam ini boleh menang dalam 5 ke 10 kursi yang dipertandingkan, 73 DUN mungkin kalau ada 5 hingga 10 kursi, calon-calon bebas ini menang di bawah gerakan gelombang hitam, adakah mereka boleh jadi kingmaker? Nah, persoalan demi persoalan berkaitan dengan status politik Sabah yang semakin panas. Namun kita nantikan saja. Yang penting, ini paling penting adalah kebajikan dan hak rakyat di negeri Sabah. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan, Anda rasa mana gabungan yang boleh menang? Silakan komen di bawah.